Bila kita sebut tentang ketenteraan, kepahlawanan, di dalam Islam kita tidak boleh berpisah menyebut tentang pahlawan Islam. Satu sosok yang disebut sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang menghunus, diberikan gelaran kepada Khalid Al-Walid. Kerana sepanjang kariernya di dalam ketenteraan menyertai lebih 50 peperangan, tidak pernah tewas. Ini kehebatan Khalid Al-Walid. Dan dikhabarkan pula di dalam sirah membuka Iraq dan Syam dalam tempoh 1 tahun saja. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton kita, apa kelebihan sebenarnya yang ada kepada Khalid ni, Ustaz? Terima kasih Sa'ari lagi sekali. Saidina ataupun Panglima Khalid Al-Walid memang di dalam lipatan sejarah adalah di antara 3 pahlawan Islam yang sangat ulung, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini di antara pahlawan-pahlawan yang hebat. Dan Khalid Al-Walid dia sempat hidup di 3 zaman. Zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi sejarah perjalanan Sayyidina Khalid Al-Walid ini memang sangat hebat. Sebab itu kalau dapat kita rungkaikan kembali kenapa dapat gelaran Saifullah Al-Maslul ini, setelah pulang daripada perang Mu'tah, suatu perang yang sangat hebat, iaitu peperangan yang berlaku tentera Islam menentang tentera Rom. Dan berlaku pula itu di zaman sudah pengakhiran hujung Nabi SAW dah. Nabi dah nak wafat, Nabi tak hadir, Nabi tak pergi, tak turut sama dalam peperangan itu. Nabi mengutuskan 3 orang panglima perang yang kita semua tahu dalam lipatan sejarah, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah Rawahah, yang mana ketiga-tiga ni telah bertumpas dalam perjuangan nak menunjukkan bahawa peperangan Mu'tah itu adalah satu perang yang sangat sengit kerana bilangan tentera-tentera Rom terlalu ramai. Lebih kurang 400,000 melawan tentera Islam yang hanya dipimpin hanya dalam 4,000 sahaja. Pada masa itulah Sayyidina Khalid Al-Walid ini telah mengambil tampuk pemerintahan panglima perang, dan dengan taktik dan juga dengan teknik yang hebat, Khalid Al-Walid boleh mengundurkan tentera Islam daripada medan perang tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Ini adalah satu yang sangat dipandang tinggilah pengetahuannya tentang strategi, tentang peperangan, yang kalau boleh saya kongsikan, dia punya strategi itu dia menggemparkan musuh Islam yang pada masa itu yang berada di FIBA, di barisan pertahanan itu, dengan memecahkan kelompok-kelompok kecil tentera Islam ini yang jumlahnya sedikit. Kemudian pada malam hari dipasangnya lampu, dan pada siang hari dihentak-hentakkan kaki kuda menunjukkan debu yang sangat tebal, dan ini menyebabkan tentera musuh merasa sangat kagum dan sangat heran, dan mereka mengundurkan diri. Akhirnya Sayyidina Khalid Al-Walid dapat membawa pulang tenteranya ke Madinah tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Jadi kalau kita melihat sejarah inilah, dengan apa yang dimiliki oleh panglima-panglima Islam yang lain, dapat disimpulkan bahawa Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada mereka kerana keakraban mereka, kekuatan mereka, hubungan yang mereka bina dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan yang sangat baik. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Mereka ini adalah fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka adalah kuda-kuda perang pada siang hari, dan mereka adalah pencinta-pencinta Allah pada malam hari. Jadi untuk warga tentera darat, kita perlu bina kekuatan ini, kekuatan iman dan takwa sebagai satu kekuatan utama untuk memastikan kita dapat menuruti segala jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Panglima Islam Khalid Al-Walid. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, dengar Ustaz cerita tu pun kita akan rasa kehebatan dan ketangkasan yang ada kepada Saidina Khalid Al-Walid. Namun Datuk Bat, di sebalik ketokohan dan kehebatan Khalid Al-Walid, ada satu peristiwa di hujung ataupun kita kata di awal pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, telah melakukan satu keputusan yang besar, iaitu memecat Khalid Al-Walid dan melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai panglima yang baru. Soalan saya, kenapa Khalifah Umar pecat Khalid Al-Walid? Yang kedua, apa reaksi balas Khalid Al-Walid? Baik, terima kasih muslimin muslimat sekalian. Kenapakah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid Al-Walid? Sebab Khalid Al-Walid ketika itu seperti yang panel dah sebut tadi, dia ni dah sampai satu peringkat the best military commander in human history. Dia dah jadi terlampau legend. Hebat sangat dah ketika itu. Sampai dia punya pengikut-pengikutnya pun dah
memuji-muji, memuliakannya. Mana dia pergi orang sambut dengan teriakan, hidup Khalid, hidup Khalid, hidup Jeneral, hidup Panglima, hidup pedang Allah. Maka kalau sekarang ni siap ada banner, ada mural, lukis, dia dah terlalu diagungkan. Dan dia memang layak, dia tidak minta. Dia memang layak untuk dapat penghormatan begitu. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid di makam dia di Syria sekarang, ditulis di makam dia terlibat 50 peperangan. Ada ahli sejarah kata lebih pada 50. Tapi ada 14 peperangan yang paling diingati. 4 perang di Semenanjung Arab, 5 perang dengan Sasanid di Iraq, 5 peperangan di Byzantine di Syria. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Rom dengan hanya kekuatan 46,000 orang. Allah. Badan dia ketika dia meninggal, orang mandikan jenazahnya, ada 100 parut. Punya banyak. Dia ni memang seorang ahli perang betul. Dulu masa saya buat kajian ketenteraan, dia ni antara yang mencipta satu teknik dia panggil Mubarizun. Mubarizun ni adalah strategi dalam mana-mana peperangan kita bunuh jeneral dulu. Apa-apa cari kepala dia dulu. Dan di tangan Khalid Al-Walid 24 jeneral musuh mati tangan kosong saja, tak payah pakai senjata. Dia tempur tanpa senjata, 24 orang dia mati, dia boleh bunuh. Memang dia terlampau hebat. Maka ketika Umar Al-Khattab tengok dia ni dah terlalu dah, agak kalau zaman sekarang ni orang dah terlampau memuja dia sangat, akhirnya dia dipecat. Khalid Al-Walid dipanggil. Khalid Al-Walid tanya, "Tuan, kenapa saya dipecat?" "Saja." Umar dia kata, "Aku saja nak pecat ikut aku. Aku nak pecat je." Apakah reaksi Khalid Al-Walid? Dia boleh ucap terima kasih je. "Terima kasih Tuan bagi saya amanah merasa tanggungjawab ini." Tak ada masalah. Dan dialah satu-satunya jeneral dalam dunia yang dipecat sebab tak buat apa-apa kesalahan ataupun tak pernah apa-apa kekalahan. Biasa dipecat sebab perang kalah, beli barang hilang, contohlah itu akan dipecat. Tak ada kesalahan apa. Dia tak ada kesalahan, dia relax. Apa sebab? 2 sebab. Pertama, dia jiwa besar. Ketika pengikut dia cocok dia, Tuan cakap satu ayat saja, anak buah semua akan bangun. Dia kata, "Apa sah aku nak suruh kau orang lawan? Aku berperang bukan kerana Omar. Aku berperang kerana Tuhan Omar." Allah. Ini jiwa dia besar. Dia peduli apa? Yang kedua, dia sangat menghormati bos. Ini tuan-tuan kena ada perangai ni. Khalid Al-Walid ada 100 parut tu, hormat bos. Tuan-tuan, 1 parut pun tak ada, tak kerti nak hormat bos, tak boleh. Khalid Al-Walid, dia tahu yang pecat dia bukan calon-calon orang. Ini Umar Al-Khattab. Sampai Nabi pernah sebut, "Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar Al-Khattab." Kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orangnya. Dia tahu Nabi hormat kepada Umar Al-Khattab. Umar ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut, "Qad kana yakun fil umami qablakum muhaddatsun, fa in yakum fi ummati wahidun minhum, fa innal Umar Al-Khattab minhum." Di kalangan umat terdahulu ada orang Allah bagi firasat tepat. Dan kalau ada umat aku yang firasatnya tepat, Umar lah orangnya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Khalid Al-Walid ketika bos dia kata, "Kamu ditamatkan perkhidmatan." Beres boh. Beres boh. Dia tak ada masalah. Jadi semangat ni kena ada pada kita. Beres boh. Wallahu alam. Beres boh. Beres boh. Allahu akbar. Tu nak sebut beres tu ketor dulu. Tapi saya ingat kerana itulah Kementerian Pertahanan namakan masjid di Mindef atas nama Masjid Khalid Al-Walid. Masya Allah. Masya Allah. Ini satu tokoh, sosok yang sangat hebat untuk kita contohi. Tinggi kepakarannya, tinggi juga akhlaknya. Inilah yang menyebabkan tawanan perang orang bukan Islam tertarik dengan akhlak pahlawan Islam.